Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya Bermula di Bangku Sekolah. Siapa yang tidak mengenali mantan timbalan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan seorang pemidato yang terbaik. Ketika zaman mudanya di universiti, beliau mempunyai idea dengan suara yang lantang, dengan gayanya yang bersahaja, mampu menarik hadirin untuk mendengar ucapannya. Dan kini kita sudah ada Syed Saddiq yang juga merupakan pemidato yang hebat bukan saja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Untuk menjadi seorang pemidato yang hebat, sudah pastinya gaya kita yang bersahaja, yang mampu menarik hadirin untuk mendengar ucapan kita dari mula hingga ke akhir. Dan yang paling penting, kita mampu bermain dengan intonasi suara. Di manakah suara kita akan ditinggikan? Di mana suara kita akan rendah? Mengikut situasi, gaya penyampaian kita, mengikut isi dan kemampuan kita memberikan idea yang bernas. Dan sekarang sudah ada pidato spontan yang mampu bukan saja orang dewasa tetapi kanak-kanak sekarang juga mampu memberikan idea-idea yang bernas secara spontan. Itulah antara ciri-ciri seorang pemidato yang hebat. Kini, banyak pertandingan yang diadakan bermula dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan di mana saja. Dan ada kalanya hadiah yang ditawarkan begitu lumayan. Berdasarkan apa yang dipaparkan sebentar tadi, objektif pada hari ini, murid dapat edit dan murnikan teks pidato dari aspek penggunaan imbuhan dan kata berdasarkan kemahirannya itu kemahiran menulis. Mari kita baca dan pahami teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Bermula di Bangku Sekolah. Izzah mendapati teks pidato yang ditulisnya mengandungi kesalahan penggunaan imbuhan dan kata. Dia mahu membetulkannya. Mari kita baca gaya seorang pemidato. Selamat pagi dan salam sejahtera. Guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi, tampilnya saya dalam arena pidato pada pagi ini ialah untuk berbicara tajuk perpaduan bermula dari sekolah. Sidang Dewan yang saya hormati, perpaduan mesti dipupuk dalam sesebuah negara untuk mengekalkan kestabilan juga keharmonian. Sesebuah negara akan hancur jika rakyatnya berpecah belah. Oleh itu, usaha untuk memupuk perpaduan mestilah mula sejak bangku sekolah lagi. Tingkah laku dan sikap seseorang lebih mudah dibentuk ketika beliau masih kanak-kanak. Oleh yang demikian, ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak mereka supaya bergaul dengan rakan yang berbagai kaum. Peribahasa Melayu ada menyebut bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Di sekolah, guru hendaklah mendidik tiap murid agar bergaul tanpa mengira kaum. Guru dapat melakukannya di dalam atau di luar bilik darjah melalui kegiatan co-curriculum. Misalnya, guru menganjurkan kegiatan seperti perkemahan, acara sukan dan pementasan drama. Hadirin sekalian, kesimpulannya, usaha membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu hendaklah dimulakan daripada awal lagi. Sekiranya usaha ini kita abaikan, hasrat untuk mensatukan rakyat Malaysia akan menjadi sukar. Akhir sekali, kita berharapkan semoga negara yang sejahtera dan harmoni dapat dibina. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Begitulah teks pidato yang dibaca oleh Izzah. Namun, ada kesalahannya. Mari kita bincang latihan pada hari ini. Apakah kesalahan yang terdapat dalam teks pidato yang Izzah telah siapkan? Kita lihat perenggan yang pertama. Cikgu warnakan yang warna merah. Cikgu terus fokuskan yang warna merah. Ialah tampilnya saya dalam arena pidato pada pagi ini ialah salah. Sebab tengok selepas itu, dia bukan kata nama. Selepas ialah untuk. Jadi penggunaannya adalah untuk berbicara. Bukan berbicara, tetapi pada hari ini untuk membicarakan tajuk perpaduan bermula dari sekolah. Perenggan pertama ada dua kesalahan. Ialah digantikan dengan adalah berbicara, digantikan dengan membicarakan. Untuk perenggan yang kedua, perpaduan mesti dipupuk dalam sesebuah negara untuk mengekalkan kestabilan. Juga, bukan juga, tetapi penggunaan kata hubung iaitu dan keharmonian. Dan lagi satu, oleh itu, usaha untuk memupuk perpaduan mestilah mula, bukan mula, sepatutnya dimulakan sejak bangku sekolah lagi. Kesalahan untuk perenggan yang kedua
Antaranya, tingkah laku dan sikap seseorang lebih mudah dibentuk ketika beliau. Kita tak gunakan beliau. Beliau ni untuk orang yang dihormati, orang yang berpangkat. Tetapi disebabkan ramai, kita gunakan mereka masih kanak-kanak. Oleh demikian, ibu bapa perlu menggalakkan. Ini adalah kesalahan ejaan. Misalnya ada 2G dan 2K. Ini adalah perbuatan menggalakkan anak-anak mereka supaya bergaul dengan rakan yang berbagai. Yang berbagai ni ada 2. Kita tak guna berbagai. Kita boleh guna berbagai-bagai ataupun pelbagai kaum. Manakala untuk perenggan yang keempat, kesalahannya di sekolah, guru hendaklah mendidik bukan setiap murid ataupun tiap-tiap murid. Dan perenggan yang keempat yang akhir sekali, misalnya guru menganjurkan kegiatan seperti perkemahan, bukan perkemahan, perkemahan. Dari segi ejaan tertinggal R. Perenggan yang kelima, kesalahannya, kesimpulannya, usaha membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu hendaklah dimulakan bukan daripada. Dari awal, arah tempat masa ingat ATM, penggunaan daripada salah. So, kita guna dari. Sekiranya usaha ini kita abaikan hasrat untuk bukan mensatukan. Sepatutnya kita ejaan tu, S tu ditukar dengan menyatukan. Sapu, menyapu. Jadi menyatukan rakyat Malaysia yang akan menjadi sukar. Akhir sekali, kita berharapkan. Sepatutnya bukan kita berharapkan, kita berharap semoga negara yang sejahtera dan harmoni dapat dibina. Itu antara kesalahan yang terdapat dalam teks pidato Izzah. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan pemidato ataupun pidato. Jadi, untuk menjadi seorang pemidato yang hebat, kita bermula dari bangku sekolah lagi. Jika seseorang yang ada bakat, ada suara, ada gaya, tampillah ke hadapan. Masuklah apa-apa pertandingan yang bermula peringkat sekolah, peringkat zon, peringkat daerah, akhirnya menjadi johan negeri dan satu hari nanti akan menjadi seorang pemidato yang hebat bukan sahaja di negara kita, tapi akan lebih hebat dan terselah di luar negara. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.